Assalamualaikum, ya jumpa lagi bersama saya. Right, okay, hari ni saya nak cerita pasal rantai. Ni bukan rantai leher. Rantai motosikal. Ya, dia dah rantai motosikal. Okay, rantai motosikal ni bila sampai satu masa lah, awak kena minyakkan dia. Jangan nak cantik-cantik sangat bagi rantai ni. Rantai ni tak ada benda yang nak dicantik-cantikkan. Sebab kalau you belajar pasal mechanical kan, rantai ni adalah satu benda yang perlu diminyakkan tau. Dia tak boleh dicantik-cantikkan sangat. Bukan tak suka dia cantik, kita suka dia cantik, tapi kita kena minyakkan dia. Sebab pada rantai ni ada banyak bahagian mekanikal yang akan bergerak ketika rantai berpusing. Rantai ni pusing, jadi rantai ni adalah satu pemindahan tenaga daripada enjin kepada roda. Jadi untuk nak pindahkan tenaga transmission tu, dia gunakan rantai. Inilah dia rantai. Jadi ada setengah motosikal yang mahal-mahal lah, macam BMW RGS GS. Dia menggunakan transmission drive shaft. Batang yang berpusing, shaft yang berpusing. Tapi kalau yang ni dia gunakan rantai. So rantai ni adalah satu kaedah di mana tenaga tersebut akan dipindahkan. Kalau macam skuter dia gunakan belting kan, yang menggunakan CVT. CVT dia punya enjin kurang gear, tetapi CVT tersebut akan bertindak sebagai gear. So rantai ni adalah satu benda yang perlu selalu diminyakkan, terutama pada dalam keadaan sekarang ni lah. Kalau awak tengok lah, keadaan sekarang ni musim hujan. Jadi bila musim hujan ni, apa yang perlu kita ingat, pada ketika roda sedang berpusing, minyak pada rantai akan mudah terpercik keluar bersama dengan basah tersebut. Kesan basah tersebut, minyak rantai tersebut akan terpercik. Jadi dia akan lubricant kita tu, pelinciran kita tu akan jadi cepat terhakis lah, kering. Jadi rantai kita ni akan jadi macam ni lah. Kita boleh tengok lah rantai kita ni, apa yang dikatakan rantai tersebut telah pun mengalami masalah pelinciran yang sudah tak baik. Jadi rantai ni perlu diminyakkan. Jadi ada setengah orang saya tengok lah tak nak minyakkan rantai dia, sebab tak nak bagi nampak rantai dia jadi kotor kan. Jadi bila rantai ni dah bergerak, of course lah kan, bila rantai dah bergerak, pada bahagian dinding-dinding rantai ni akan jadi hitam-hitam lah, hitam-hitam kotor-kotor kan. Jadi itu menyebabkan mereka tak nak minyakkan rantai tu. Tapi what happen yang berlaku pada sistem mekanikal apabila rantai berpusing, terutama kalau you dah tunggang motosikal pada kelajuan yang agak laju, pada 80 km sejam, 100 km sejam dan ke atas kan. Jadi pergerakan mekanikal pada rantai pada ketika sangat dahsyat. Jadi rantai tersebut akan jadi kering. Jadi bahagian sini dapat kering. Jadi rantai yang paling teruk sekali kan, kalau awak boleh tengok kan, apabila awak tengok rantai tersebut telah pun menjadi macam berkarat-karat. Kalau dah berkarat tu macam kesan karat-karat lah kan. Itu maknanya memang sangat teruk lah. Jadi kita sebagai penunggang motosikal perlulah monitor kita punya rantai. Rantai ni tak akan cakap dengan kita, saya dah kering, saya perlu diminyakkan. Mata you pandang sini, you tengok sini, you kena brain kena fikir lah what must you do kan. Awak nak buat apa lepas tu kan, kecuali awak ni orang kaya lah, banyak duit, hantar workshop je, workshop akan cakap okey ni rantai kena buat macam ni. Tapi kalau macam saya ni biasa-biasa je macam ni, rantai ni kena action lah kan. Kita parking je motor, kita sampai kat mana-mana tengok rantai tu dah lain macam je, jangan tunggu rantai nak bercakap. Rantai takkan bercakap punya, kita kena bergerak, bertindak. Apa perlu kita buat. Okey, bersama saya ni adalah, saya awak kenal ni, ini adalah grease untuk melicinkan rantai. Grease ni saya beli kat DIY je. Saya suka beli kat DIY ni sebab DIY ni bagi saya harga dia sangat berpatutan lah. Harga dia kan, kadang-kadang kita tengok benda yang sama, kualiti yang sama, kalau dijual di tempat lain harga dia keterlaluan sangat lah kan, keterlaluan sangat. Jadi saya pergi kat DIY je. Operator cleaner pun saya suka beli kat DIY sebab harga dia okey, bagus, value for money. Okay, so apa yang awak kena faham, pada untuk dapatkan grease yang sesuai, awak tengok ada tak spek untuk rantai. Kat sini ada kan, rantai kan, sesuai lah. Grease ni digunakan untuk rantai. Jadi situasi yang paling sesuai kita nak spray rantai ni, kita baru saja tamat melakukan satu perjalanan. Kalau lagi jauh lagi baguslah, dalam keadaan rantai kita panas. Sebab bila grease tersebut dah tersentuh pada rantai, nanti dia akan
mudah masuk di celah-celah rantai ya. Okey, macam ni ha. Simple je, saya rasa ramai orang tahu ni. Macam tu. Ni saja tu, nampak tak? Grease tu macam berbuih-buih kan. Lepas tu dia cepat masuk. Jadi kita pusingkan sikit. Tu sembur lagi. Kalau nak bagus lah, jangan sembur macam ni. Awak alas dulu satu kertas surat khabar ke apa-apa ke, jangan sampai grease tersebut terpercik kena kat kita punya tayar. Nanti tayar pun akan jadi terjejas lah. Jadi kena jaga. Okey, kemudian bila rantai ni kita dah minyakkan, kita kena rajin bersihkan pasir-pasir halus yang melekat pada rantai ni. Nanti pasir halus tu akan melekat-lekat kat situ. Sebab grease kan dia sifat dia dekit kan. Jadi itulah dia. Itulah saya heran sangat tu, kenapalah kita di Malaysia ni, kita punya rider tak suka pakai cover rantai yang full cover. Macam Honda Future ni, kalau Honda Future lah, ni Honda Wave dulu nama dia Honda Future ni. Kalau Honda Wave ni satu masa dulu, bukan masa dulu kalau Honda Future ni ataupun Honda Wave ni di Thailand ataupun di Vietnam, dia ada cover rantai penuh. Tapi rider kita banyak tak suka pakai cover rantai tu. Konon-kononnya nanti rantai putus bergulung-gulung, dia menyebabkan kemalangan. Seterusnya, bagi saya benda tu subjektif lah. Tak ada apa yang nak risaukan pun. Sebab kalau kita dapati ketika kita menunggang, bunyi rantai tersebut dah tersentuh pada permukaan cover yang full cover tu kan, yang dibuat daripada zinc tu kan. Sekarang ni satu motosikal je yang saya ingat masih lagi mengekalkan cover rantai tu, Honda EX5 110, masih lagi mengekalkan. Tapi baguslah, sebab saya suka jenis cover rantai jenis tu. Sebab dia tak akan membenarkan langsung debu, pasir halus, kekotoran kena pada rantai. Jadi rantai kita memang long life lah. Tapi kita ni dah terlebih sangat advance sangat ke, tak tahulah saya kan. Konon benda tu satu halangan, padahal tak ada pun. Kalau kita tahu maintenance dia sebenarnya merupakan satu cover rantai yang sangat-sangat bagus. Tapi dapatlah cover rantai macam ni. Jadi kebanyakan motosikal di Malaysia susah nak jumpa cover rantai tu. Yang ada Honda EX5 110 je tinggal. Saya suka kat cover rantai tu, tapi itulah tak ada pula pada model ni. Kalau nak kena usaha lagi lah, pergi sana pasang balik. Model ni ada di Thailand. Untuk Honda Wave ni ada di Thailand, cover rantai tu. Dia nak kena tukar film arm, kena buat modification sikit, boleh pasang. Jadi dapatlah kita kualiti macam ni kan. Kalau awak tengok motosikal kat Malaysia ni, macam ni lah rupa dia cover rantai dia. Dapatlah plastik macam ni kan. Plastik macam ni nipis je, goyang-goyang pun boleh. Sebab dia konon-konon bahayalah, padahal orang kat sana pakai elok je, tak ada masalah pun. Kalau kita kat sini macam-macam lah kan. Dan lebih cerdik lagi, lebih pandai lagi, ada pula pergi buka lah cover rantai ni. Itu dah lebih lah cerdik tu. Itu lebih pandai lah tu. Saya tak dapat nak bayangkan lah macam mana pandai dia kan. Sehingga kan minyak rantai ni bila dah pusing, dia naik ke atas, dia kena kat sini, habislah pada bahagian atas ni semua kena minyak-minyak rantai. Wah, dahsyat. Itulah terlebih pandai lah tu, buka pula cover rantai. Okay, itulah saya tak faham lah kan. Jadi think positif lah kan. Jangan buang cover rantai. Cover rantai tu satu aksesoris yang menyelamatkan kita daripada sebarang objek masuk ke dalam rantai. Kemudian kita tak nak percikkan minyak tersebut naik kepada bahagian-bahagian yang tak sepatutnya dia kena. Macam saya ni, motor saya ni awak tengok ni macam okey, sebab saya rajin ambil berat lah pasal dia punya keadaan rantai, kebersihan rantai. Dan saya juga selalu menggunakan water jet lah untuk bersihkan minyak rantai. Minyak rantai ni senang je kalau nak bersihkan dia. Kalau dia kena, awak ambil water jet, awak spray, awak flush saja kat bahagian ni. Nanti kesan-kesan kotoran tu akan terkeluar, dan lepas tu awak ambil grease ni, sembuhkan dia. Senang saja. Tapi itulah, dalam masa yang sama kena tengok lah kan keadaan dia tu, rantai tu sesuai ke tidak. Okey, sekarang ni saya nak masuk tentang safety rantai ya. Sama ada awak sedar ataupun tidak, kes ni mungkin kes yang sering kali dirahsiakan, dan saya harap kita semua dapat hindar daripada kes kemalangan ini.
Tetapi saya secara sendirinya telah melihat ada dua orang lah saya tengok dalam kes ni lah. Dua orang yang saya pernah tengok, dan satu lagi kes yang saya dapati dari mulut orang lah, jiran di kampung. Kemalangan ni bermula daripada kerja meminyakkan rantai, kerja membuat penjenggaraan pada rantai pada bahagian motosikal kap ni lah, umumnya ya. Kes kemalangan tu sebenarnya saya rasa ramai orang tak highlight benda ni, dan mungkin kes ni macam nampak terpencil, tetapi dia pernah berlaku dan dia ada berlaku. Dan saya sendiri pernah tengok kes ni sebagaimana yang saya terangkan tadi. Jari akan terputus pada bahagian ni, pada bahagian rantai ni. What happen yang akan berlaku ialah bila you nak bersihkan rantai ataupun you nak minyakkan rantai, please offkan enjin. Jangan sesekali awak onkan enjin, lepas tu awak masuk gear 1. Awak tekan gear 1 kan, memanglah senang, rantai tu berpusing ni kan, pusing. Bila rantai tu pusing, ni bayangkan ni tangan tangan ni masuk kat sini, masuk kat sini. Tu tangan awak, tangan awak, janganlah kena tangan awak, ikut jari, bukan tangan, jari tu ikut sini, pusing, jangan sampai terlepas kat situ. Dalam kes ni tak ada benda yang saya nak katakan. Yang boleh saya bayangkan ialah jari putus, memang putus. So nak buat kerja pada motosikal ni jangan nampak mudah, terutama bagi transmission motosikal cup yang menggunakan rantai seperti ini. Please jangan minyakkan rantai dalam keadaan enjin motosikal sedang hidup. Masukkan gear 1, minyakkan rantai ketika rantai sedang berpusing. Ianya satu benda yang sangat bahaya, dan dia mungkin selamat, dan mungkin awak boleh kata saya dah buat bertahun-tahun dah tak ada benda pun. Yes, jerat takkan lupa mangsa-mangsa kat apa jerat tu macam mana cakap lah, saya lupa lah peribahasa tu. Mungkin kita tak kena, mungkin tak kena, tapi kalau dah kena memang susah. Tapi nak kata tak ada langsung kes tak kena, saya dah tengok dah ada 2 orang saya jumpa memang jari dia putus. Dan bila saya tanya kenapa jari putus, dia kata inilah cerita dia. Pada satu petang saya tengah bersih-bersihkan rantai, jari dah saya tak termasuk pada bahagian rantai ni, dan akhirnya jari saya putus. Ada 2 orang saya jumpa. Jadi mungkin di luar sana sibuk dengan modified sana, modified sini, nak buat macam tu, nak buat macam ni, nak buat benda-benda yang ala-ala perlumbaan lah kononnya, buka cover rantai, padahal benda tu tak datang faedah bagi motosikal harian. Yang nak berlumba tu saya no comment, up to you. Yang safety, kat mana duduknya safety sebuah motosikal, salah satunya adalah pada rantai. Ketika kita nak pasang, kita nak buat, kita nak berminyakkan rantai, jangan sesekali saya terangkan tadi tu, masukkan gear 1, tayar berpusing, awak minyakkan rantai. Itu adalah satu benda yang bahaya. Bayangkan panca indera kita adalah satu benda yang sangat-sangat berharga. Sebab tu saya selalu menasihatkanlah sesiapa jugalah, kalau kita nak bawa motosikal laju-laju tu, tolonglah cubit sikit pipi awak tu, tangan awak tu. Awak tanya balik diri awak, kuat sangat ke tangan dan pipi awak tu? Sedangkan kereta yang hebat-hebat tu, yang ada dinding, ada sistem brake yang bagus, ada sistem airbag dan sebagainya tu, kalau kena pun habis. Sedangkan diri kita ni tak ada apa dinding pun, harapkan turang 4 kerat ni lah dengan keadaan motosikal. So bukan saya kata motosikal tak selamat, jadi kita ni kena lebih berhati-hati, itu saja. So don't forget tentang safety ni, jangan minyakkan rantai ketika rantai sedang berpusing. Dengan keadaan kita masuk gear 1, dikuatiri tangan kita termasuk dalam ni, dan bila kita tarik dia tetap nak masuk, dan dia akan hancur dan putus. Jadi maybe ada orang yang pernah tengok kes ni, tapi saya memang dah tengok sendiri live, jari putus, tapi bukan dalam keadaan dia tengah berdarah lah. Jari tu dah elok tapi dah kudung lah. Jari memang kesian lah, kesian. Saya kesian pada semua. That's why saya wujudkan channel saya ni, think positif lah. Dalam perkara ni saya akan tegur lah apa juga efek-efek, termasuk dulu zaman saya pernah tegur pada pengguna-pengguna kan, yang nak kecilkan tayar motosikal yang 150 ni, kita nak kecilkan tayar jadi tayar sotong dan sebagainya ni. Tolonglah fikir balik tentang keselamatan. Ada dalam video saya, awak boleh tengok. Okey, itu saja dari saya tentang rantai. Jaga rantai dengan sebaiknya supaya sistem transmission motosikal ni boleh berpusing dengan baik. Dan jangan lupa tentang keselamatan yang saya terangkan tadi tu.
Okey, setakat sini saja dari saya. Jumpa lagi.